Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Ar-Rahmah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Malam yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dan pembukaan malam yang pertama pada malam ini akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita nak kongsikan secara ringkas menantikan masuknya waktu Isyak sebentar nanti. Kita nak kongsi tentang satu tajuk, jadilah hamba Allah dan bukannya hamba Ramadan. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, perkara pertama yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan pada malam ini adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita melafazkan Alhamdulillah, ataupun kita melakukan sujud syukur kepada Allah kerana doa kita selama 2 bulan berturut-turut, sejak bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dimakbulkan Allah. Yang kita minta, wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, malam ini Allah hadiahkan sekali lagi Ramadan itu kepada kita semua. Alhamdulillah. Saya sebutkan Alhamdulillah ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kerana apa? Kerana bukan semua orang dapat. Macam mana yang kita semua dapat pada malam ini? Kita masih hidup. Ada orang pagi tadi meninggal, petang tadi meninggal, tengah hari tadi aksiden meninggal dunia. Tak sempat masuk Ramadan. Tapi Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala pilih sekali lagi dengan izinnya dapat mengecapi udara Ramadan pada malam ini, yang pastinya berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita harus ingat, Ramadan ini adalah
tetamu yang dikirimkan Allah kepada kita. Allah hantar Ramadan sebagai tetamu kepada kita. Yang hantar tetamu ni siapa dia? Allah Ta'ala. Bukan mana-mana makhluk, bukan mana-mana manusia, bukan mana-mana kerajaan yang ada dalam dunia ni. Tapi yang hantar Ramadan kepada kita mulai malam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah yang kirim, sudah barang pastilah tetamu itu sangat istimewa. Dan kita yang menyambut tetamu itu, pastikan kita meraihkan tetamu itu juga dengan penuh keistimewaan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buka dalam Quran, ada 114 surah, 6,000 ayat lebih, 30 juz. Allah Ta'ala hanya sebut satu saja bulan dalam Quran, iaitu Ramadan. Bulan lain Allah tak sebut, walaupun peristiwa di bulan lain itu ada dalam Quran. Dalam Quran ada cerita Isra' dan Mi'raj, malahan ada suratul Isra', tapi Allah tak mention pun bulan Rejab dalam Quran. Dalam Quran ada ayat haji dan umrah, tapi Allah tak sebut Zulhijjah dalam Quran. Dalam Quran ada ayat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tak cerita Rabiul Awal dalam Quran. Tapi bila mari saja Ramadan, Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan dalam bulan Ramadanlah mula diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah sebut namanya terus, Syahrul Ramadan, sebut nama dia terus. Dalam 12 bulan, satu tu je Allah sebut dalam Quran, yang menggambarkan pada kita hebatnya Ramadan, mulianya Ramadan, dahsyatnya ganjaran yang Allah siapkan untuk kita di bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut Ramadan ni, apa yang ada dalam Ramadan? Benda paling besar yang kita kena tahu adalah pahala yang berlipat kali ganda, pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat luar biasa yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menghayati, menjiwai Ramadan dengan iman dan apa yang ada dalam diri kita. Apa pahala dia tuan-tuan? Kita tahu dah, Nabi bagi tahu. Satu amalan sunat yang kita buat di bulan Ramadan, Allah bayar dengan satu kiraan pahala wajib. Tuan-tuan, tadi semayang sunat qabliyah, ba'diyah, maghrib, itu sunat nama dia. Tapi sebab dibuat di bulan Ramadan, tuan-tuan akan dapat 2 rakaat tadi macam semayang fardu pahalanya. Habis tarawih sat lagi lepas isyak, apa cerita? Sama lah cerita dia. Dia tak ada cerita lain, cerita dia sama je. 8 rakaat kita buat. 8 20 ke 8? 20. 8 ke 20 kita buat malam ni. Setiap 2 rakaat itu ceritanya adalah pahala wajib. Jangan main tuan-tuan.
Habis kalau kita buat amalan wajib, apa pula pahalanya Ustaz? Nabi bagi tahu, satu amalan wajib di bulan Ramadan Allah akan bayar 70 kali amalan pahala fardu di bulan yang lain. Tadi kita semayang Zuhur belum Ramadan, masih Sya'ban. Semayang Asar tadi belum Ramadan, masih bulan Sya'ban. Jadi pahala Zuhur, pahala Asar tadi satu pahala je lah. Tapi bila kita Maghrib tadi, dia dah masuk Ramadan. Ni dah dikira malam pertama Ramadan. Jadi Maghrib tadi, walaupun 3 rakaat macam biasa, pahalanya kita dapat insya-Allah seperti sembahyang Maghrib macam 70 kali. Tapi buat sekali je. Sebab itu ulama sebut Ramadan adalah pesta ibadah, bukannya pesta juadah. Jangan kira juadah sangat. Apa ada makanlah tuan-tuan. Ingat-ingat sama orang Palestin. Dah. Apa ada makan je lah. Ala qadar pun alhamdulillah. Yang penting pulun untuk ibadah kita. Baik, dalam masa yang ringkas ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya nak share beberapa perkara. Ini hanya ulangan-ulangan saja. Semua orang dah tahu dah, tiap tahun benda sama kita sebut. Pertama sekali tuan-tuan, sepanjang Ramadan ni, pertama, kalau boleh jangan tinggalkan majlis ilmu. Majlis ilmu, tazkirah ke, kuliah duha ke, kuliah subuh ke, tazkirah Jumaat ke, tazkirah Ramadan, kalau boleh jangan tinggal. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau boleh juga mulai subuh besok jangan tinggalkan makan sahur. Jangan buat sambil lewa tentang sahur. Ada segelintir lah, kita tak kata ramai, tapi ada segelintir umat Islam, dia tak peduli pun bab sahur. Dia kata apa? Saya tak sahur pun steady Ustaz. Saya boleh tahan sampai isyak lah. Ini bukan cerita steady ke, handal ke, kebal ke, bukan tuan-tuan. Ini cerita sunnah. Tolong bangun makan sahur. Tengok satu hadis yang tiap tahun saya bacakan hadis itu. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Saya ulang balik hadis tu. Nabi kata, bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Saya tanyalah tuan-tuan, besok tuan-tuan sahur seteguk ke satu mak ke satu jam? Esok tak ada seteguk, confirm satu cawan, satu gelas ni kopi panas. Habis yang Nabi kata seteguk tu pasal apa? Kenapa Nabi tak kata bersahurlah walaupun dengan sebuku roti atau sepinggan nasi? Tapi kenapa Nabi sebut walaupun seteguk air? Tuan-tuan, ibu-ibu, tolong fahamkan hadis ni. Sebenarnya apa yang Rasulullah sebut tu, sebenarnya satu isyarat, seolah-olah tuan-tuan, saya pinjam perkataan itu, seolah-olah macam Nabi merayu pada kita, tolonglah bangun sahur walaupun seteguk air. Nabi suruh kita bangun.
Tapi saya percaya kita bangun bukan seteguk air, nasi pun kita makan, roti, biskut kan, kurma, tak kira lah. So sekarang poin dia bangun, itu saja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu sunnah. Dan waktu sahur ni sebelum subuh, dan di situ juga ada saat mustajab doa. Jadi tolong tuan-tuan bangun bersahur, insya-Allah. Jangan miss, kecuali kadang-kadang ada hari kita tak terjaga lah, tahu-tahu dah bang subuh. Itu tak boleh kata apa. Saja-saja tak bersahur jangan. Sahur ni bila? Waktu sahur, bukan waktu mori. Ada orang mori tu dia niat sahur. Mori bila lepas tarawih witir selesai dah, lepas tu minum-minum kopi sikit, ada biskut, mori. Dia kata ni kira sahur ustaz. Senang bendanya, senang supaya tak bangun besok. Itu cerita dia. Dah kena bangun tuan-tuan. Bila kita nak bangun sebelum bang subuh? Kalau tak Ramadan tuan-tuan. Bulan lain kadang bangun awal gak, kadang bangun lambat. Tapi Ramadan ni sah-sah bangun awal. Jadi bangunlah. Itu peluang yang ada dah, bangun. Yang ketiga tuan-tuan, tolong jangan tinggalkan sembahyang sunat tarawih. Berapa rakaat ustaz? Terpulanglah masing-masing. 8 pun okey, 20 pun cantik, 36 rakaat pun balun kalau berani buat. 36 tu macam tak ada harapan lah. 8 pun dah patah pinggang. Jadi tuan-tuan, 8 pun cantik, 20 pun okey. Jangan bergaduh, itu saja. Tarawih ni kadang dia ada geng 8, ada geng 20 kan. Katalah habis 8 sekarang, dah nak sambung rakaat 9 dan 10, nanti geng 8 bangun keluar kan. Biarlah orang keluar tuan-tuan. Yang duduk so depan ni janganlah kali-kali belakang, panjang-panjang leher duduk intai siapa yang balik. Jangan. Biarlah mereka balik dengan hati yang tenang. Okay. Sebab yang tuan-tuan nak intai tu silap-silap saya ada kat situ. Pasal aku mungkin buat lapar je, selalu gitu kan. Jadi tak payahlah intai-intai sangat, biarlah orang nak balik kan. Mungkin dia ada urusan ke, dia sakit pinggang ke, dia tak larat ke, biarlah. Kita mampu buat 20, bismillah, silakan. Saya tak mampu ustaz, buat 8 je, silakan. Jangan langsung saja-saja tinggal. Yang tu tak mau. Pasal apa tuan-tuan? Rugilah. Pasal tarawih tu wujud dalam bulan Ramadan saja. Tak. Tarawih tu bulan Ramadan je tuan-tuan. Bulan lain tak ada. Malam semalam tak ada tarawih. Malam ni je Pak Ustaz. Tiba-tiba saja tak buat lah. Lepak kedai kopi tak tahu hala tuju. Jangan, rugi kita. Ini dah tengah gandaan-gandaan pahala, malaikat pun dah turun, rahmat semua macam-macam, kita tak ambil. Dia tarawih macam ni je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak larat diri, tuan-tuan semain duduk, boleh, tak ada masalah. Semain sunat boleh duduk tuan. Saya saja nak duduk boleh, tak ada masalah. Tapi duduklah tepi-tepi sikit kan. Macam tu lah. Jadi nombor 3, tarawih kena jagalah. Kalau boleh kita buat. Baik, kemudian tuan-tuan, yang keempat, sepanjang Ramadan ini tolong jangan tinggal sedekah. Sedekah, wakaf, infak, jariah, belanja, zakat, apa yang berkait dengan belanja-belanja ni, sumbanglah. Zaman kita dah makin canggih tuan-tuan. Saya tengok dekat luar tu banyak QR code surau punya. Kan sekarang boleh scan QR code surau apa kan. Simpan, tangkap gambar QR code tu, simpan. Hari-hari boleh infak. Buka bank mana yang kita ada, sambil baring pun boleh tekan QR code, boleh infak RM1, RM2, ikut kita lah. Tiap-tiap hari kita bagi tuan. Terutama 10 malam akhir nanti kan. Banyak cara boleh buat.
Dan Ramadan ni kita tahu tuan-tuan, umat Islam di Malaysia ni paling banyak infak dia dalam bulan Ramadan. Paling banyak tuan-tuan. Kalau kami ustaz-ustaz buat kutipan sana sini sepanjang Ramadan, berlambak dapat banyak tuan-tuan. Orang kita ni memang pemurah. Kadang-kadang dekat skema pun dia sedekah. Kan, terlalu pemurah, habis kaya skema tu. Jadi tuan-tuan, itu infak, jangan tinggal. Seterusnya tuan-tuan, saya nak ingatkan bersama, jangan lupa berdoa ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Sebab apa? Sebab itu adalah saat mustajab doa. Itu adalah waktu yang Allah perkenankan doa hamba-hambanya, terutamanya orang yang berpuasa. Jadi tuan-tuan, baca doa, jangan kalut sangat. 5 minit lagi nak bang maghrib kan, kita get ready lah. Duduk dalam family kita, baca doa. Ayah baca ke, anak baca ke, tak kira lah. Yang lain tolong aminkan. Dan doa berbuka ni, dia tengok situasi lah tuan-tuan. Jangan panjang-panjang sangat. Dah macam doa tahlil pergi, orang lapar tuan-tuan. Kita Rabbana tak berhenti, anak dah faham dah ayam golek tu. Tak ada pasal nak tunggu lama-lama dah, orang lapar. Jadi kita kena cerdik. Doa berbuka jangan panjang sangat. Tengok masa dah, ni nak azan 2 minit, 2 minit je baca doa, jangan lama kan. Sunat menghadap tu beberapa minit sebelum bang, untuk ambil ruang bertenang, baca doa, barulah berbuka elok-elok. Ni kadang maghrib 7.30, pukul 7 dah pegang buah kurma, hancur kurma tu. Dia lenyek-lenyek sementara nak menunggu bang tu kan. AJK oh zikir, ingat AJK yang buat kerja tu. Dia berzikir dengan buah kurma, hancur tak? Dia kata bila nak bang ni kan. Bukan bila nak bang, kau tu awal sangat tunggu. Bang 7.30, 7.25 tunggulah. Yang pukul 7 dah menghadap dah, pasal apa? Dia tengok mana aku nak faham dulu kan. Dia tengok ayam pun sedap. Macam-macam lah tuan-tuan cerita makan ni. Jadi yang penting sekarang ni doa tu kena baca. Tak kira lah doa makan, Allahumma lakas sumna, tambahlah doa lain, tambahlah, tak kisah. Saya tiap-tiap tahun akan buat, selalu saya masuk dalam TikTok saya lah. TikTok saya nama Ustaz Bambam tuan-tuan. Siapa yang belum follow sempat promosi. Tak, bukan pasal kita share benda yang elok. Mulai besok saya akan masukkan setiap hari, nama dia 1 hari 1 doa. Kalau Khairul Aming tu 1 hari 1 menu kan, tu dia masak, biar kat dia lah. Itu pun bagus tak? Yang ini 1 hari 1 doa. Doa tu saya bagi guideline, contoh lah. Macam saya kata, untuk hari ni 1 Ramadan, kita mohon pada Allah, minta Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Saya bagi poin saja. Tuan-tuan nak doa kot mana gaya, suka hati tuan-tuan. Hari kedua saya buat video lain pula. Untuk hari kedua Ramadan, 1 hari 1 doa. Cadangannya adalah doa minta Allah ampunkan dosa kita. Pandai tuan-tuan doa. Saya bagi guideline saja. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah kan. Kita sebar benda baik, insya-Allah ada pahala. Itu je lah. Kita nak longgok pahala je tuan-tuan. So jangan lupa kita berdoa di bulan Ramadan yang mulia ni, insya-Allah. Dan lagi apa kita nak kena jaga tuan-tuan Ramadan ni kalau boleh buat, iaitu tilawatul Quran. Baca Quran. Baca Quran. Kalau boleh tadarus, dipersilakan.
Ada orang dia kadang dia malu nak tadarus sebab dia rasa bacaan dia tak berapa cantik, dia tak apa pandai kan. Kita yang pandai sikit ni janganlah hari pertama kita dah raduk kawan tu, jangan. Hari pertama dah tegur bertalu-talu, besok tak datang dah kawan tu. Dah buat-buat bertenang, ni baru hari pertama dah, relax dulu. Biar dia baca pelan-pelan dulu lah. Sama-sama tengok pelan-pelan kita belajar. Sebab benda tu sunnah Nabi buat. Nabi kata setiap kali Ramadan aku bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Nabi salam. Nabi kata aku baca. Kita kalau boleh salam. Nabi kata aku baca. Kita kalau boleh tadarus geng surau, tadaruslah. Kan? Orang tanya pasal apa haji tak tadarus? Saya ingat nak tadarus dengan Jibril, Ustaz. Tinggi makam. Agak-agak sikit. Jibril tak kenal ke tidak kita ni kan, tak payah berangan sangat. Jadi tadarus je lah dengan orang rumah kita sudah lah, ataupun dengan keluarga, dengan geng surau, geng masjid. Kalau sibuk sangat-sangat, orang kata tak dan nak tadarus ni, maka bagian di antara perkara-perkara yang kita nak kena jaga sepanjang Ramadan nanti. Dan disebabkan ini adalah malam yang pertama dan besok adalah hari yang pertama insya-Allah kita berpuasa, maka biasanya pada malam ini kita akan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tiap-tiap malam wajib berniat. Yang kita niat nawaitu saumaruddin semua itulah. Tapi kita boleh pinjam juga niat 1 bulan, iaitu yang dinukilkan dalam mazhab Maliki. Imam Malik dia punya mazhab dia wajib niat sebulan, yang hari-hari itu sunat. Kita terbalik, yang hari-hari itu wajib. Jadi untuk niat sebulan, ulama kata malam ni saja valid. Saja aku puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh kerana Allah. Cukup lah. Tu dah kira niat lah tu. Kalau tak reti bahasa Arab, bubuh Melayu je. Senang je tuan-tuan. Yang penting niat dalam hati ni melintas. Aku niat sebulan puasa tahun ni ya Allah, pun dah dikira niat dah. Sebab kadang orang kita ni niat tu very complicated tuan-tuan, menyusahkan kan. Dia terjemah satu-satu. Saja aku puasa esok hari di bulan Ramadan 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Cantik. Mayang dengan puasa gabung terus tuan. Kelang kabut tak payah, bawa-bawa bertenang tuan-tuan. Niat bahasa Melayu pun tak apa dah. Allah tahu dah niat kita. Jadi tuan-tuan, dengan sedikit masa yang ada ni tuan-tuan, apa yang paling penting? Bersihkan hati kita. Syukur Allah pilih kita sekali lagi tahun ini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua ni dapat sebulan penuh sihat walafiat dan dikurniakan Lailatul Qadar, serta dipermudahkan segala ibadah kita sepanjang Ramadan tahun ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit peringatan ringkas yang sempat saya kongsikan pada malam ini dapat kita ambil iktibar pengajaran bersama-sama. Dan saya juga mengambil kesempatan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan keikhlasan, keimanan, keilmuan, dengan akhlak yang terbaik. InsyaAllah Allah pasti akan ampunkan segala dosa kita yang lalu dan insya-Allah juga yang akan datang, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tangguh tuan-tuan, saya ada 2 perkongsian ringkas untuk malam ini.
Yang pertama, seperti biasa, saya mohon laluan untuk kutipan tabung pembangunan kebajikan dan pembinaan tahfiz Al-Khairiyah Kampung Sungai Pagi Behram. So tabung dia saya bawa dua, satu untuk muslimin, satu untuk tabung muslimat. Tabung dia warna putih yang tak ada tudung tu lah. Dia tak ada tudung, senang nak masuk duit. Itu saja. Dia ada QR code juga kat situ. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan boleh scan QR code. Dan yang kedua, sambil-sambil juga malam ni sebenarnya saya ada bawa jualan juga, tapi yang tu nanti last settle terawih witir nanti. Saya ada bawa sikit karipap frozen, kemudian ada kurma Nabi Ajwa Alia Premium RM20, lembut je kurmanya. Kurma Mekjul pun ada RM35 setengah kilo, dan lauk segera pun ada kan. Yang tu siapa nak nanti settle semayang sekarang boleh jumpa dekat parking kereta kat luar sana, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat berterawih. Bye bye.